Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke live Facebook saya, Mumtaz View, di bawah Mumtaz Training and Consultancy, yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan selangkah menjadi guru hakiki, kemudian juga SPP kita atur sampai jadi. Hari ini kita ada seorang panel yang kita jemput, tapi sebelum itu saya cuma mau pastikan dahulu berkenaan dengan kita punya live sekarang ini. Sesi hai dulu, kalau ada sesi hai dulu, hai supaya connection akan lebih baik lah ya. Baik, kalau contoh macam tidak berapa okey, tolong beritahu. Kalau okey, beritahu juga. Ya. Okey, tunggu sebentar ya. Kita cuba untuk edit dia punya privacy dulu ya. Edit punya privacy. Baik, semua sudah okey? Selamat datang kepada yang menonton, Muhammad Aidit, AP dan juga beberapa mereka-mereka yang lain lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. So, apa kabar semua? So, untuk kita melihat kepada sesi live kita pada malam ini berjalan dengan lancar, kita mahu tuan-tuan dan puan-puan supaya sesi hai dulu lah ya. Kita sesi hai dulu supaya kita nampaklah kita punya live ini berjalan dengan lancar. Selamat datang kepada Mama Ridwan, Azman Amar, terima kasih kerana sudah berada dalam live pada malam ini, dan semoga kita punya program pada malam ini berjalan dengan lancar ya. Apa kabar semua? Okey, kita sudah ada 30 orang penonton ya. Episod 12, selangkah menjadi guru hakiki, kemudian juga SPP kita atur sampai jadi. Okey, baik. So, semua okey, semua okey. Kalau semua okey, sekejap lagi kita akan teruskan. Sebelum itu kita akan cuba untuk mohon kepada semua kawan-kawan yang berada di sana, tolong share kepada semua orang kerana kita punya perkongsian pada malam ini, perkongsian yang boleh memberi manfaat kepada guru-guru, bakal guru-guru yang berada di luar sana ya. Okey. Kejap ya. Boleh buka. Jadi senang mau tengok. Ya, tengok WhatsApp. Okay. Okey, terima kasih Azman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke room Lukas Liu pada malam ini untuk satu program yang kita memang selalu jalankan, yaitu segmen kita atur sampai jadi bersyukur. Alhamdulillah kita sudah berada di episod yang ke-12 dan hari ini kita ada menjemput seorang panel yang akan sama-sama berkomunikasi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kemudian SPP ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang sedang menonton di sini, kita nampak ramai yang di sini ya. Sabri Roslan, assalamualaikum. Okey, ini Azman Amar, waalaikumsalam, baik, alhamdulillah, terima kasih. Okey, kemudian hai Sabri, hai juga Sabri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu memang mungkinlah flawlessnya lah kan. Baik. Jadi siapa lagi yang ada di sini nih? Dia Sahara dan sebagainya. Okey, baik. Mungkin puan-puan yang saya kasih sekalian, mungkin tuan-tuan puan-puan belum berkenalan secara langsung dengan saya. So, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rahman bin Abdul Wahab. Saya berasal daripada negeri Sabah, merupakan Director and Founder dalam Mumtaz Training and Consultancy,
yang mana kita telah menjalankan beberapa program-program motivasi di jabatan-jabatan dan juga di sekolah-sekolah ICT University dan sebagainya, juga merupakan kegiatan utama dalam pembinaan modul untuk adat dan nilai di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Ya, baik. Begini. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Encik Masra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi saya juga merupakan seorang guru dalam pada masa yang sama menjalankan sesi motivasi di jabatan-jabatan pada sektor kerajaan dan sektor swasta, dan juga menjalankan beberapa tempat motivasi di IPTA ataupun di IPTS lah. Dan tujuan kita menjalankan program ini, kita tersembah jadi adalah untuk memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kepada bakal guru yang akan berdepan dengan temuduga SPP. Kalau saya tidak silap, untuk pasal yang pertama ini perlu hantar submit dokumen pada 4 Oktober kalau saya tidak silap. Ya. Jadi untuk tidak membuang masa, suara tak clear? Oke, kata Syekh Asfar, suara macam tak clear. Tolong beritahu kalau kita akan tak clear, tolong beritahu untuk suara kita ya. Oke, Cikgu apa ketua wajah betul? Ketua wajah betul nanti kita akan kongsikan ya. Double sound Cikgu. Double sound, okay. Kita minta supaya sahabat kita kalau boleh kita flowkan orang yang mungkin berada di itu di tempat kita punya room ya. Oke, sound tak clear. Suara putus-putus tidak clear. Oke, sekarang macam mana suara? Oke. Oke, sudah? Oke, sound kurang clear. Oke, terima kasih. Ini yang kita perlukan ya. Kita perlukan maklum malas daripada golongan perempuan sebelum kita hidup panel kita ke room kita. Kalau satu macam suara tidak clear, tolong beritahu ya. Tolong beritahu ya. Oke. So, macam mana? Suara saya oke? Saya coba sekali lagi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still tidak oke. Still tidak oke. Maksudnya macam mana tu still tidak oke? Oke sikit. Macam robot. Ya, sebab dia berdouble. Oleh kerana sekarang ada 2 room. Jadi, yang room sebelah dia juga pasang speaker. Jadi kita cuba untuk minta supaya dikecilkan volume supaya dia tidak berdouble dengan suaranya lah. So, oke sikit. Oke. Kata Ical Ahmad Rizal, oke sedikit sebelum kita jemput ya. So kita ingin pastikan bahawa program kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan semua orang boleh dengar apa yang kita sampaikan pada malam ini lah. So oke, sudah betul confirm. Syekh Asfar, oke sudah. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum all the best. Oke sudah suara cikgu. Terima kasih Cik Suhaimi, terima kasih Karen Kashara. Oke, selamat datang Azli, Izairi, selamat datang Basira dan sebagainya. Tolong tuan-tuan puan kita share ilmu ini kepada semua orang, khususnya kepada bakal-bakal guru, kerana kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak guna untuk kita simpan ilmu yang kita ada, tidak guna untuk kita simpan ilmu yang kita ada tanpa memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Oke, terima kasih Cik Basira. Terima kasih banyak-banyak. Double sound lagi, ada double sound lagi. Oke, baik. Kita minta kita punya sebentar kita cuba untuk nilai ya. Tunggu sebentar ya. Kita coba untuk tutup soundnya. Oke, ada double lagi. Tutup double sound. Oke, sudah? Tidak berapa jelas. Oke, sekarang macam mana? Jelas ke tidak? Oke, tak berapa jelas cikgu. Eva in a line. Oke, baik.
Sekali lagi, saya cuba mula lagi ya, dan tolong komen sama ada okey ataupun tidak kita punya live pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Kita Atur Sampai Jadi, bersama dengan panel jemputan kita pada malam ini, yang mana kita akan berkongsi berkenaan dengan temuduga SPP. Dan panel yang kita jemput ini merupakan panel yang merupakan salah seorang yang mungkin berpengetahuan dalam bidang ini, dan beliau juga pernah memberikan perkongsian-perkongsian di luar sana. So itu manfaat kelebihan yang ada pada beliau kita cuba bawa pada malam ini, supaya barisan bakal guru yang akan menjadi guru, yang akan bertemu juga pada masa akan datang, mempunyai sedikit suntikan motivasi, mempunyai sedikit pengetahuan berkenaan dengan kita punya tajuk pada malam ini. Sekali lagi saya ingin tanya, macam mana suara saya, okey ataupun tidak? Okey atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Selamat datang kepada semua yang hadir. Terima kasih banyak sebab sudah hadir pada malam ini. Terima kasih banyak. Okey, kalau sudah okey kita boleh mula ya. Kita boleh mula. Macam mana? Okey? Kawan-kawan okey? Di Kundasang line jelas. Terima kasih Cik Basira. Di Kundasang line jelas. Okey, baik-baik. Terima kasih. Okey, ada komen lagi? Yang lain? Okey, tidak ya? Baik. Oleh kerana kita telah berapa minit sudah nih kita live ni. So, Jamin Select. Okey, terima kasih Jamin Select. Okey, baik. Jadi tanpa membuang masa, kita ingin menjemput kita punya panel kita pada malam ini. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam. Dan selamat petang juga kepada penonton-penonton yang menonton secara live di Facebook. Yang saya rasa saya pasti mereka juga merupakan bakal guru yang akan ditemu juga oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran tidak lama lagi. Jadi apa-apa pun selamat menonton. Selamat menonton. Cikgu, apa kabar? Cikgu sehat? Okey. Sihat di Sarawak. Sekarang saya berada di Sarawak dan sebenarnya kita sedang berinteraksi di antara dua negeri, iaitu saya di Sarawak dan juga Cikgu Fahna di Sabah. Jadi itu satu perkara yang baik dan kita sekarang juga terlibat dengan pandemik COVID. Jadi kami di Sarawak mendoakan yang terbaik untuk Sabah supaya COVID ini cepat pergi dan Sabah berada dalam keadaan green zone, dan kami di Sarawak alhamdulillah masih lagi terkawal dan berada dalam green zone sebenarnya. Masih berada dalam green zone dan hopefully kekal green zone, dan Sabah kami mendoakan di Sabah supaya cepat-cepat COVID ni berakhir. Itu sahaja doa kami daripada siswa pendidik Sarawak kepada Sabah. Itulah ya, maknanya sekarang sedang diuji dari satu pandemik yang mana agak menyukarkan untuk kita membawa anak-anak kita ni supaya belajar dengan lebih baik. Semuanya terjejas ya, bukan setakat sektor pendidikan, semuanya terjejas juga lah. Tapi apapun, inilah pengorbanan sebagai seorang guru, betul kata Cikgu? Ya, ini pengorbanan seorang guru yang mana kita perlu as a student, as a human, as a people, we have to support the teachers. Because without teachers, tanpa seorang guru, siapa kita? Okay, right. Jadi, oleh itu kita ingin teruskan dengan perbincangan kita pada malam ini. Kita tidak mau buang masa, sebab saya paham dan saya tahu ramai di luar sana yang mendengar kita punya perkongsian Cikgu. Ya, jadi Cikgu boleh kita teruskan dengan kita punya perkongsian pada malam ini. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Ya. Baik, Cikgu. Kita tahu ya, dan di masa pun tuan-tuan perempuan kalau ada bakal guru yang ada di luar sana mahu kemukakan soalan pun tidak begitu masalah. Kita akan layan tuan-tuan perempuan ya. Baik. Untuk soalan pertama Cikgu, kita dapat lihat sekarang ini temuduga SPP yang sekarang ini telah berubah kepada satu temuduga norma baru. Ya, dia tidak sama lagi yang seperti dahulu ya. Maknanya
dia lebih kepada macam mana nak cakap apa? Dia lebih kepada bersemuka. So pada saat ini dia lebih kepada menyediakan dokumentasi. Jadi dalam pandangan cikgu, sejauh pengetahuan cikgu, okey, dokumen yang perlu disediakan untuk menghantar dokumen secara online, apa yang perlu bakal guru ini sediakan? Okey, untuk dokumen sebenarnya dia sama sahaja dengan yang sebelum ni, tapi sebelum tu saya nak juga kongsikan kepada penonton juga yang menonton sekarang. Jika di zaman saya ber-SPP dahulu, kami secara bersemuka, tetapi disebabkan oleh pandemik COVID yang berlaku sekarang, jadi ianya dibuat dalam bentuk yang lebih canggih, di mana semuanya dibuat secara online. Jadi apa yang boleh saya kongsikan di sini, saya akan kongsikanlah berkaitan dengan, dan saya pasti terutamanya daripada siswa pendidik interim, mereka telah pun menerima surat. Kalau betulkan saya kalau tak saya silap, tapi rasanya mereka telah pun menerima surat yang mengatakan beberapa dokumen yang perlu mereka sediakan. Antaranya adalah kalau dilihat di sini seperti kad pengenalan dan sebagainya, kad pengenalan, sijil lahir, ijazah, sebab yang daripada interim kebanyakannya mereka yang sudah ada ijazah tapi bukan dalam bidang pendidikan, tapi mereka dipanggil dan diserap menjadi guru di bawah satu program yang dinamakan sebagai program interim. Okey, yang ini anda dikenaki untuk menyediakanlah, antaranya adalah kad pengenalan seperti biasa, sijil lahir, lepas tu kelulusan akademik yang jelas, sama ada daripada yang rendah sehinggalah kepada yang tinggi sekali, sama ada daripada master, ijazah semestinya mesti adalah, dan juga pengiktirafan kelayakan. Okey, bagi calon yang sedang berkhidmat, sebenarnya ada satu, kita ada sound trouble juga, tapi kalau saya didengari boleh say I. Lambai. Okey, kalau dengar, sebenarnya ada satu lagi dokumen yang ini saya ceritakan dulu untuk interim. Okey, ada satu dokumen yang perlu anda bawa semasa ataupun upload. Kalau yang ini saya dapat satu batch ni mungkin online, tapi mungkin selepas wabak COVID ni reda mungkin dipanggil secara bersemuka. Kalau bersemuka dahulu, mereka dikedaki untuk bawa satu dokumen daripada sekolah. Yang ini merupakan penilaian, yang mana penilaian daripada pihak sekolah, yang mana ia akan membantu pihak SPP membuat penilaian sama ada anda di siswa pendidik, siswa-siswa ini layak atau tidak untuk menjadi seorang guru. Itu sebenarnya. Dan untuk susunan itu saya ceritakan nanti, tapi buat masa sekarang ini apa dokumen yang perlu disediakan, yang ini susunan nanti saya ceritakan, tapi dokumen yang perlu kita sediakan adalah, yang pertamanya adalah kad pengenalan, yang kedua adalah sijil-sijil akademik, yang ketiga adalah pengiktirafan, yang ini saya akan ceritakan nanti, dan seterusnya kalau calon yang sedang berkhidmat, dan saya pasti yang interim ini memang sememangnya berkhidmat, surat kebenaran, lepas tu laporan khas, senarai tugas dan co-curriculum, sijil kegiatan co-curriculum, itu yang penting sebenarnya. Oh, maknanya itu yang penting, dokumen-dokumen yang perlu disediakan, lah dalam kalangan guru-guru ni lah, ya kan? Bakal-bakal guru ini. Namun, cikgu, sekarang menjadi persoalan dalam kalangan bakal-bakal guru kita pada saat dan ketika ini berkenaan dengan perincian dalam instrumen video itu sendiri. So, mungkin cikgu boleh jelaskan berkenaan dengan apa yang perlu ada dalam video yang perlu dihantar. Sebab untuk makluman semua, SPP pada kali ini, juga SPP pada kali ini akan lebih kepada norma baru, mana secara online menghantar video yang dikatakan dihantar selama belakang selama 5 minit dan sebagainya. Jadi untuk perkongsian depan saya, pandangan cikgu,
Okey, Apakah okey, pada saya, kelebihan yang apabila diminta untuk menghasilkan video ini, kelebihan akan diberikan juga kepada yang sedang berkhidmat sebenarnya. Bagi saya, untuk menghasilkan video itu, sebenarnya kita ditugaskan untuk menghasilkan satu mock teaching sebenarnya, yang mana di sinilah panel-panel SPP akan menilai sejauh mana seorang itu layak untuk bergelar sebagai seorang guru. Dan bagi saya, kalau ini tips yang dan pandangan saya lah, yang berhikmat sebagai seorang guru di sekolah yang belum lagi dilantik menjadi guru yang sebenar, ada kelebihan yang mana video waktu mengajar, uh, ambil video waktu mengajar di sekolah dan kita rakam, buat dalam pembelajaran yang sebenar. Itu lebih genuine ataupun lebih tulen berbanding kita buat secara berlakon. Itu kalau saya punya pandangan lah. Tapi terpulang kepada anda semua, satu lagi saya ingatkan di sini adalah dalam SPP ni dia banyak mazhab. Mazhab di mana ada yang cakap begini, ada yang cakap begitu. Ada penyusunan sijil-sijil begini dan penyusunan sijil begitu. Perlu diingatkan bahawa dalam dia ada banyak mazhab yang terpulang kepada semua nak ikut yang mana satu. Tapi kalau kalau saya lebih konsep saya senang ialah memudahkan dalam masa yang tidak menyusahkan panel untuk menyemak. Sebagai contohnya kan, kalau kita nak upload dokumen-dokumen secara online, kalau kita upload dalam jumlah yang banyak, satu menyusah adalah dari segi kita sebagai manusia ini, dia macam ni, yang interim ramai. So, kalau kita upload banyak dokumen dalam satu slide ataupun dalam satu dokumen tu kita upload banyak, kita susun banyak, dia akan jadi satu benda yang menyusahkan. Dan kalau saya sebagai seorang panel SPP pun, saya tidak akan semak semua. Saya hanya semak apa yang penting dan paling tinggi. Sebagai contohnya kan, kalau yang ini dari segi penyusunan video, penyusunan sijil. Tapi seperti yang Cikgu Fana bagi tahu tadi, kalau video, sebaik-baiknya kalau cikgu yang daripada pernah mengajar, sebaik-baiknya perlu ada langkah seperti set induksi dan sebagainya. Set induksi pertamanya set induksi pendahuluan, set induksi pendahuluan, lepas tu langkah 1, langkah 2 dan akhirnya kepada penutup. Itu merupakan salah satu basic of teaching yang mana semua cikgu-cikgu kena kuasai sebenarnya. Sebab kalau nak rakam, okey, saya faham dalam untuk teaching tu dia mengambil masa yang panjang, tapi gunakanlah kebijaksanaan dan logik akal untuk kita, okey, step by step, which is, okey, set induksi begini, langkah 1 begini, yang penting apa yang kita nak ajar itu menepati apa yang nak diajar. Dan kelebihan yang paling baik adalah apabila kita buat rakaman di dalam kelas. Okey lah, macam ni. Saya tak ada menipu, ini bukan menipu tapi kita nak buat yang terbaik. Jadi why not you buat macam ni lah. Panggil beberapa orang murid ataupun beberapa orang pelajar untuk get involved in your class. Itu adalah yang lebih baik. Sebab kalau ramai, contohnya kalau murid, kalau kita mengajar dalam kelas dalam 40, satu akan timbul adalah dari segi kawalan kelas. Itu yang akan mencacatkan lagi video kita. Jadi untuk itu elakkan daripada kita buat ulang 2-3 kali ulang. So perancangan sangat penting yang mana ambil sikit sahaja, lepas tu ada penglibatan murid ataupun pelajar dalam sesi PDPC, itu lebih baik. Terapkan 21, pembelajaran abad ke-21 itu lebih baik. Kemudian yang penting adalah jadilah diri sendiri. Sebenarnya untuk menjadi seorang guru ini, personality jingga itu sangat penting. Kalau siapa yang pernah buat ujian warna, personality jingga itu adalah yang fun. Jadi jangan terlalu skema cikgu dengan, tak perlu. Yang penting ada penglibatan murid, have fun dengan you punya PDPC, itu lebih baik. Dan yang penting adalah cara pengolahan video. Ambil sikit-sikit sebab apa, kalau saya lihat balik kepada panduan yang telah disenaraikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, mengatakan bahawa
antara komponen yang terdapat di dalam video itu antaranya adalah yang pertama komponen pengenalan diri, yang kedua adalah komponen kemahiran mengajar, yang ketiga adalah pengetahuan am. Okey, yang ini dimuat dalam bentuk MP4 dan dimuat turun di pengambilan SPP. Yang ini dimuat turun. Jadi video jangan panjang sangat, memadai kita hanya nak tunjukkan step itu. Step induksi macam mana, jangan macam step induksi kita buat panjang, cut, kemudian teruskan kepada apa yang kita nak ajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemahiran mengajar. Kemahiran mengajar, gunakanlah segala bentuk kemahiran yang ada. Gunakanlah bahan bantu mengajar sekiranya ia sangat membantu. Dan bagi saya sebagai seorang guru yang telah lama okey, saya baca dulu soalan. Kalau kita bagi video pengajaran masa praktikum dulu, boleh kalau ianya menepati apa yang SPP nak. Tapi kena ingat, you sekarang kalau yang awak jual ni kalau berada di interim, kita nak video yang fresh lah supaya dia tahu kita siapa. Adakah boleh rakam mengajar itu tidak ada penglibatan murid? Itu terpulang sebenarnya. Kalau nak rakam boleh, tapi dengan syarat minta consent dengan murid ataupun pelajar yang nak, okey, cikgu nak ambil video berkaitan dengan ni pembelajaran. Jadi cikgu mohon minta izin untuk kita buat rakaman lah. Tapi kena rancang dengan betul, buat perancangan yang betul dan pastikan ianya tidak menyusahkan anda semua. Seperti yang saya bagi tahu tadi, dia banyak mazhab. Itu terpulang kepada anda semua sama ada nak hantar yang praktikum ataupun yang fresh waktu mengajar sekarang. Itu terpulang kepada anda semua untuk membuat persediaan. Tetapi seperti yang saya bagi tahu tadi, persediaan sangat penting. Jika kita tidak bersedia, walaupun sebenarnya secara online ni lebih banyak sebenarnya kelebihan berbanding waktu zaman saya dan adik-adik junior saya yang lain yang dah pernah berinterview secara bersemuka. Sebenarnya untuk online ni kita tak perlu nak buat persediaan secara okey, aku masuk ke dalam ruang temuduga. Kalau di ruang temuduga lagilah macam-macam, it's a mix and match of feeling, which is nak terkencing lah apa sebagainya. Tapi yang interim ni saya mohon sangat-sangat buatlah persediaan yang rapi. Sebab apa? You have an advantage which is you all kena buat secara online. Jadi ambil peluang ini. Sebab apa? Di luar sana orang menangis nak jadi cikgu, tapi you have peluang nak jadi cikgu, buat yang terbaik. Itu sebenarnya. Jadi cikgu, kita tanya satu soalan cikgu ya daripada Nurul Huda. Adakah boleh rakaman mengajar itu tidak ada penglibatan murid? Seperti yang saya bagi tahu tadilah, kalau tak nak penglibatan murid jangan nampak sangat. Yang penting ada. Maksudnya cara mengajar tu macam mana. Tapi kalau saya lebih suka melihat secara terus. Oh, ada murid. Okay, dia ada. Kalau saya akan bagi markah lah. Kalau saya akan bagi markah. Oh, dia ada inisiatif untuk menunjukkan bahawa dia mengajar dan macam mana cara melayan. Okey, sekarang murid tidak ada ke sekolah lagi disebabkan pandemik COVID. Rakaman mengaji tidak dapat dibolehkan atau bagaimana? Okey, ini untuk yang di Sabah. Saya faham sekarang ini kita ada penglibatan COVID, pandemik COVID. Itu saya faham. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, terpulang kalau nak buat secara rakaman persendirian tidak ada masalah, tapi persediaan dan juga jangan terlalu skema. Nak mengajar, yang penting adalah kita punya apa yang kita nak ajar itu. Fokuskan kepada apa yang kita nak ajar, jangan terlalu berat. Bagi saya, kalau macam cikgu-cikgu di sekolah menengah, fokus kepada subjek yang simple tapi mudah difahami berbanding okey kita nak tunjuk hebat, banyak sangat dia sebenarnya banyak sangat okey kita nak tunjuk hebat, jadi kita keluarkan macam-macam ABM. Sebenarnya banyak bahan bantu mengajar pun akan menyusahkan kita juga sebenarnya untuk atur. Tapi sebaik-baiknya
simple, ada tapi simple and just nice. Just nice, tak perlu nak melibatkan yang terlalu besar, tak perlu. Just nice, but towards the end you deliver apa yang you nak sebenarnya. Apa yang you nak sangat bagi macam kalau di sekolah rendah, saya sarankan boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau dalam ni dia tidak ada bagi tahu sebab dia nak sememangnya kalau dalam ni resolusi video yang dibenarkan untuk muat naik adalah 720p berformat MP4. Okey, lepas tu anda bebas menggunakan pelbagai media untuk mempamerkan kreativiti dalam membuat video rakaman seperti pengeditan video, ruangan penggambaran yang berbeza dan juga bilangan shot. Walau bagaimanapun, pengeditan video hanya dibenarkan di antara komponen sahaja. Maksudnya, antara komponen maksudnya komponen pengenalan diri, komponen kemahiran mengajar dan juga pengetahuan am. Edit di bahagian itu saja. Jangan edit kita macam kita nak buat music video, no. Tapi edit maksudnya dari segi cikgu lebih tahu sebenarnya macam mana nak edit. Jangan terlalu nampak macam TikTok dan sebagainya, no. Lebih kepada video korporat yang mana kita nak pamerkan. Okay, ini adalah hari ini saya bagi satu contoh. Selamat pagi, hari ini saya nak mengajar berkaitan dengan tata bahasa iaitu kata kerja. Untuk kata kerja kita buat perkenalan dululah. Perkenalan, kalau ada murid kita buat set induksi. Murid-murid, kita nak buat apa hari ni? Murid-murid, kalau saya dulu, zaman saya dulu senang. Kalau yang di sekolah rendah, ajarlah kata adjektif. Kata adjektif. Dalam kotak ni apa murid-murid? Tak apalah, biarlah kita nampak macam bercakap seorang diri. Tak apa. Yang penting you are doing good in video and benda tu di-send sebenarnya. Orang nak nampak. Nampakkan kreativiti anda untuk mengajar. Jangan talk and chalk. Itu agak bosan sebenarnya. Sekiranya murid tiada teknik penyoalan dalam set induksi atau pengajaran itu perlu kepada jawapan pelajar atau kita shot sendiri. Boleh bagi contoh? Sebenarnya macam ni. Pihak panel SPP pun faham sebenarnya. Kalau kita nak buat buat pengajaran tu, kita dia tahu kita berlakon sebenarnya, tapi bagaimana kita deliver benda tu sebenarnya. Kalau berlakon, terima kasih, betul, tak ada masalah, betul, macam itulah. Ingat, setiap kali andai kata ada murid yang menjawab, bagi pujian, bagi peneguhan positif. Itu yang penting. Sebab apa? Di situlah melihat nilai seorang guru yang mana dia sangat dekat dengan hati murid. Jadi peneguhan. Setiap kali, contohnya kan, kita dah bagi set induksi, betul, bagus, macam tu. Gunakan kemahiran. Itu yang dinamakan sebagai kemahiran. Kemahiran memberikan peneguhan, kemahiran menjawab, kemahiran menyoal dan sebagainya. Itu adalah the basic of teaching sebenarnya. Sekiranya murid tiada teknik penyoalan dan set induksi atau pengajar itu perlu kepada jawapan pelajar atau shot sendiri pun tak apa. Yang penting buat. Sekarang murid tidak ada. Boleh edit video? Boleh. Adakah boleh rakam mengajar itu tidak ada penglibatan murid? Itu terpulang. Kalau kita bagi video pengajaran masa praktikal, terpulang. Kalau saya sebagai SPP, saya akan tengok juga kepada dia macam ni lah. 10,000 orang hantar video. Dan 10,000 orang juga menghantar video yang sama. Video yang sama. Apa yang membezakan video anda dengan video orang lain? Ingat satu ingat, setiap video yang berbeza itu adalah poin anda untuk mendapat peluang berada satu langkah menjadi hakikinya, menjadi guru yang hakiki. Jadi, kalau kita nak buat sekadar ala kadar je, if this is your effort, I have no say lah. Itu adalah pendapat saya. Kalau kita nak buat apa-apa, dia macam ni, ini adalah hidup dan mati kita dalam kerjaya, periuk nasib kita. Jadi, buatlah yang terbaik. Itu pesan saya. Saya tak cakap dengan menyediakan ala kadar itu boleh bagi video yang dah lama dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tapi if you semua orang hantar video yang sama, kalau 10 orang hantar video tentang praktikal yang sama pun, jadi apa bezanya video yang cikgu-cikgu buat dengan ni? Jadi you kena ingat, panel itu manusia, bukan robot. Jadi 10,000, anda kata 10,000 hantar video, apa kelainan video yang you hantar dengan orang lain?
kelainan itu sangat penting. Jadi bila kita tengok dalam keadaan sekarang ni, beberapa tips-tips penting yang cikgu berikan tadi itu perlulah di-apply oleh bakal guru ketika mana dalam memberikan video itu nanti kan. So saya mau tanya dengan cikgu, apa markah bonus yang boleh kita dapat melalui bisnes tersebut? Okey, markah bonus dia sebenarnya abstrak, tapi bagi saya seperti yang saya bagi tahu tadi, nilai tambah yang perlu ada dalam video itu adalah kelainan. Kelainan yang mana kalau kita mengajar chalk and talk, dia banyak sebenarnya, banyak pengajaran. Lebih-lebih lagi sekarang ni, siapa yang sekolah amanah, dia banyak lagi pengajaran. Share, pay and share dan sebagainya, group dan sebagainya, itu banyak. Jadi gunakanlah pengajaran instead of you mengajar secara chalk and talk. Faham tak? Dan yang salah macam mana dengan etika pemakaian bagi wanita? Ya, adakah dibolehkan memakai blazer beserta baju kurung? Sebab ada kata boleh, yang kata tidak boleh. Dia macam ni, seperti yang saya bagi tahu tadi. Banyak mazhab sebenarnya. Bagi saya, yang penting pemilihan warna. Ada yang kata boleh gunakan blazer, tapi dia macam ni. Dia boleh. Sebab apa? Waktu zaman saya ber-SPP dahulu, boleh. Ada je yang pakai blazer. Tapi kena ingat satu, elemen warna itu sangat penting. Okey, berbalik semula kepada soalan Cikgu Fahnan tadi berkaitan nilai tambah yang perlu ada dalam video. Seperti yang saya bagi tahu tadi lah. Apa yang membezakan video anda dengan video orang lain? Kita nak rebut peluang, you have to be a different. Itu adalah satu perkara yang perlu ada pada anda semua. Ya, perlu kreatif, but at the same time, etika perguruan itu still ada. Perlu dijaga. Ya. Bagaimana dengan pengetahuan nak terangkan dalam masa yang sangat terhad, sangat mencabar, takut terlebih masa. Dia macam ni, pengetahuan ya, itu yang dikatakan gabung jalin. Okey, dalam pendidikan, dalam gabung jalin, waktu kita mengajar, kita masukkan elemen pengetahuan Sebagai contohnya, pengajaran sains, kita boleh masukkan pengetahuan Contohnya contohnya kalau amalan kebersihan, bahasa Melayu tentang kebersihan. Jadi sekarang kita terlibat dengan pandemik COVID. Maka kaitkanlah. Okey, murid-murid, hari ini kita nak belajar tentang amalan membasuh tangan. 7 langkah membasuh tangan contohnya. Sebelum cikgu terlupa. Sebenarnya, tahu tak kita sekarang berada dalam situasi pandemik COVID-19. Jadi, kebersihan sangatlah penting. Nampak tak di sini, saya telah pun menggabung jalinkan pengetahuan dalam masa yang sama, saya mengajar budak untuk 7 langkah mencuci tangan. Itu adalah salah satu daripada cara saya lah. Itu cara saya. Itu yang selalu saya buat waktu pengetahuan sangat penting sebenarnya. Relevan atau tidak kalau kita menjual diri untuk bahagian pengenalan diri atau lebih kepada kemahiran berkomunikasi. Kemahiran menjual diri. Okey, macam ni. Apa yang kita nak jual sebenarnya? Kalau zaman saya dulu, jangan terlalu klise. Nama saya ni, saya tinggal di ni. Itu agak membosankan. Okey, nama saya sekian. Okey. Menjadi guru adalah satu minat yang mendalam bagi saya. Saya telah berada di sini merupakan kemahuan saya yang mana benda ini benda ini telah pun menjadikan saya sebagai seorang yang lebih baik, lebih matang dan sebagainya. Itu contoh pengenalan. Ini bukan satu panduan, tapi ini sebagai satu contoh. Jangan terlalu lurus. Sebenarnya kita ada banyak jalan lain untuk buat pengenalan diri yang mana yang memancing panel untuk melihat. Kalau saya bosan, saya tengok video next. Jadi apa bezanya? Jadi sebab itulah saya cakap tadi, kelainan, kreativiti itu sangat penting dan juga ketulinan, genuine itu sangat penting sebenarnya. Okey, baik. Jadi sebelum itu kita cuba untuk mengalu-alukan hadiran bakal guru dan juga kawan-kawan yang lain. Selamat datang ke grup kita pada hari ini.
dan hari ini kita ingin bincangkan berkenaan dengan pemuda SPP kepada bakal-bakal guru, sama ada di IPG, ada di IPTO, IPTF, dan juga beberapa sektor-sektor yang lain. Dan kita membincangkan banyak cara, antaranya adalah berkenaan dengan apa yang perlu dokumen disediakan secara online, kemudian beberapa persoalan-persoalan yang akan diberikan oleh tetamu-tetamu kita pada malam ini. Dan sebelum itu, Cikgu Adria, kita mau tahu juga Cikgu, kalau kita dalam menyediakan dokumen video, apakah kesalahan yang boleh menyebabkan kurangnya markah dalam penyediaan video tersebut? Mungkin benda yang boleh menolak markah dan sebagainya. Dari segi penyusunan dokumen ke? Betul. Atau dan juga video. Buat video. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, kelemahan dalam membuat video adalah satunya dari segi konten itu sendiri. Kalau sebab apa? Sekarang ni macam ni. Kita punya objektif mengajar itu perlu nampak. Sebab itu saya suka saya ingatkan kepada bakal cikgu, sebab dalam ini dia nak kita buat micro teaching. Bila dalam micro teaching ini, apa yang komponen-komponen yang perlu ada adalah seperti set induksi, kemahiran menerang, kemahiran menyoal dan penutup. Okey. Dalam ini kita perlu terapkan nilai gabung jalin itu sebenarnya. Macam set induksi seperti yang saya bagi tahu, sebenarnya saya tak melihat pun kepada dokumen ini, tapi saya memang tahu set induksi dalam pengajaran sangat penting. Ini untuk merangsang pengetahuan murid tentang apa yang kita nak ajar ataupun merangsang pengetahuan murid sebelum kita mengajar. Kita nak tahu murid tu tahu atau tidak apa yang kita nak ajar. Okey. Jadi kalau saya nak bagi tahu bahawa kalau kesilapannya adalah salah satunya adalah kita mengajar, objektif kita tak capai. Objektif kita sangat tak capai. Mengajar tapi dia macam ni sebelum mengajar, hari ni cikgu nak ajar, dah buat set induksi, hari ni cikgu nak ajar pasal kata adjektif. Itu contoh kata adjektif. Apa itu kata adjektif murid-murid? Kita mula dengan ni dulu. Apa itu? Ataupun kita daripada set induksi tadi, kita buat teknik penyoalan. Guna teknik penyoalan. Situ kemahiran kita telah pun ada. Dan markah dan komponen ini bahasa dan komunikasi dia terbuka. Jadi tak ada masalah. Cuma satu lagi kelemahan adalah dari segi bahasa. Saya kerap kali saya bukan, ini adalah realiti terutamanya yang menggunakan bahasa ibunda. Kalau boleh, gunakanlah bahasa Melayu baku. Jangan ada slang-slang dan sebagainya. Kalau kita bercakap di luar boleh. Tapi sebaiknya gunalah bahasa Melayu baku yang sebetulnya. Kita nak mengajar, jadi elakkanlah ada unsur-unsur bahasa ibunda kita sendiri. Bahasa-bahasa bahasa lidah. Yang daripada Sabah, daripada Kelantan dan sebagainya, daripada Sarawak, daripada Penang, daripada Kedah dan sebagainya. Sebab sewaktu saya berada di IPG, kami sering kali diingatkan oleh para pensyarah, guna bahasa Melayu. Kalau yang TESOL, gunalah English yang betul. Jangan ada unsur-unsur dialek. Contohnya macam it's okay lah, like that. Yes, it's okay lah. I don't know. Nampak tak dia punya unsur-unsur bahasa lorat-lorat itu ada. Jadi sebab itulah saya bagi tahu tadi, kemahiran bahasa sangat penting. Gunakanlah bahasa Melayu yang betul. 3. Kalau you mengajar bahasa Cina, gunakan bahasa Cina. Kalau you adalah mengajar, dia ikut bidang mengajar matematik, guna bahasa Melayu yang betul. English adalah English. Kalau bahasa Melayu betul-betul bahasa Melayu. Jangan ada ini satu kelemahan sebenarnya. Kelemahan kalau dalam interview secara nyata pun itu adalah kelemahan sebenarnya.
Sebab apa? Kalau saya sebagai seorang panel, how you are going to be a teacher kalau you sendiri tidak berjaya menggunakan, contoh you guna ada dari Kelantan, ada dari Sabah, ada dari Sarawak, tiba-tiba you ditempatkan di negeri lain. So di situ dah nampak kelemahan sebenarnya dalam anda mengolah video. Video, saya yakin dan percaya semua pandai buat video. Cuma konten itu sahaja yang perlu diperbaiki sebenarnya. Dalam video boleh ke kat bahagian langkah pengajaran? Ya, sebab apa? Masa terhad. Jadi dalam tempoh 2 minit itu kita nak masukkan semua itu. So, cut itu sangat penting. Sebab apa? Kalau tengok balik kepada komponen, dia hanya nak tengok yang pertama adalah seduksi. Yang kedua adalah kemahiran menerang, kemahiran menyoal. Macam mana you terangkan kepada murid dan macam mana you tanya kepada murid dan penutup. Okey, hari ni kita dah belajar apa nak murid? Okey, hari ni kita dah belajar apa? Okey, hari ni kita dah belajar pasal kata adjektif dan sebagainya. Sebab itulah saya sarankan bagi yang mempunyai murid di sekolah, gunakanlah murid itu. Kalau yang tak ada, you have to be extra work sikit lah. Sebenarnya. Okey, ini soalan daripada kalau bagi subjek sains SJKC perlu guna pengajaran dalam bahasa apa ya? Mungkin cikgu boleh bagi pandangan. Okey, kalau bagi subjek sains SJKC, yang ini di sekolah menengah SJK. Okey, macam ni. Sekarang ini kita kan ada LDP, dual language program. So, lebih baik gunakan bahasa yang sepatutnya lah. Bahasa yang sepatutnya. Kalau di sekolah SJKC, saya tak pasti apa penggunaan bahasanya, tapi kalau di sekolah SK, kami gunakan dual language. Kalau ada dual language program, kelas tu ambil dual language program, dia ikutlah English. Kalau tak ambil dual language program, dia guna bahasa ibunda, bahasa Melayu. Itu sebenarnya. So, tapi dalam SJKC sendiri, untuk kita mengajar sains ketika mana dalam pengajaran tu, maknanya kita kena menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa English lah, lebih kurang macam tu. Sebab apa? Pokok pangkalnya nanti, murid itu nanti akan dalam English juga untuk sains. Jadi untuk lebih selamat, sebab apa cikgu Q King, sebenarnya cikgu kena ingat, cikgu tidak semestinya ditempatkan di SJKC. Ada kes ditempatkan di SK dan sebagainya. Jadi lebih baik ambil langkah selamat, gunakanlah bahasa yang sepatutnya, bahasa Melayu atau bahasa English. Itu yang sebaiknya lah. Lebih baik kalau contoh macam bahasa yang telah ditetapkan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia mungkin ya. Contoh sains, kita perlu mengajar dalam either in Malay or English. So, betul. Kita buat aku dengan apa kehendak KPM. Yes. So, contohnya macam dalam penyediaan dokumentasi macro teaching yang perlu dihantar ke SPP juga perlu mengikut bahasa yang telah ditetapkan, betul ya? Betul. Perlu mengikut dan kena ingat ya, untuk pengetahuan pastikan tak terlibatnya isu-isu politik. No, tak boleh. Dia contohnya integriti pandemik. Tengok dalam, kalau ada siapa yang ada dalam ni, saya tak tengok tapi dalam ni dah ada pengetahuan tentang pandemik COVID-19, PIBG, sistem pendidikan. Itu adalah pengetahuan yang sepatutnya yang perlu kita ambil tahu sebenarnya. Ada siapa yang bagi contoh video tak? Boleh jadi panduan. Sebenarnya macam ni Cikgu Adinda Alia Farhana, dia tak ada video contoh. Kalau terpulang kepada individu masing-masing sebenarnya. Tapi video yang boleh dijadikan contoh adalah video daripada siswa-siswi IPG. Sebab apa? Mereka ada menghasilkan video tentang cara mengajar yang sepatutnya. Cara mengajar. Dan saya rasa kalau di peringkat universiti pun mungkin ada juga. Kalau guna murid mungkin akan masa lebih banyak untuk respon murid. Sedangkan saranan masa hanya 2 minit untuk mengikuti. At least sempat ke ya?
dia macam ni. Sebab itulah kemahiran edit itu sangat penting. Kita nak 2 minit saja, jadi rancang. Sebab itu saya cakap kemahiran merancang itu sangat penting. Andai kata tak boleh juga, okey, ambillah 2-3 orang murid. 2-3 sahaja. Rancang, kemahiran merancang itu sangat penting sebenarnya. Dia tak semestinya 2 minit. 2 minit lebih pun boleh. Janganlah sampai 5 minit, 10 minit. Itu sudah lari daripada apa matlamat asal sebenarnya. Okey, baik. Jadi Dia bila kita dia masih ni ya. Dia sebenarnya macam ni ya. Kalau terkumpul sebenarnya 2 minit di bahagian pengenalan diri, 2 minit di bahagian kemahiran mengajar dan 1 minit di bahagian pengetahuan am. Jadi ianya 5 minit. Jadi kalau 5 minit, sebab itu saya cadangkan tadi, kalau kita more di bidang pendidik, di bahagian mengajar, maka curi masa sedikit, takkanlah di bahagian pengenalan diri 2 minit. Panjang betul. Jadi itu tidak logik sebenarnya. Jadi tarik sikit 1 minit daripada komponen pengenalan diri itu bawa kepada di bahagian kemahiran mengajar. Sebab apa? Panel nak tengok cara awak mengajar. Jadi tarik di bahagian 1 minit dan di bahagian pengetahuan am sebenarnya 1 minit itu adalah telah kita gabung jalinkan dalam sesi PDBC. Jadi there is no problem with that. Tak ada masalah. Okey, baik. Kita tengok ya. Kita alu-alukan dan kita santuni dulu kita punya kawan-kawan. Puan Norma Alal Goreng, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Kak, apa khabar Kak? Kemudian daripada Adinda Alia Farhana Syahira, saya daripada IPG Kampus Darul Aman. Majunya. Saya pun daripada IPG Kampus Darul Aman dahulu. Alhamdulillah. Okey, kemudian satu lagi ya. Untuk pengetahuan am dan isu-isu semasa, berapa contoh yang perlu dibincangkan? Satu saja. Itu soalan daripada Yong Ming Han. Okey, Yong Ming, Cikgu Yong Ming, saya panggil Cikgu Yong Ming, semoga kata-kata ini menjadi satu doa sebenarnya. Okey, Yong Ming, Cikgu Yong Ming, okey dia macam ni, untuk pengetahuan ambil satu saja sebab apa kita tak cukup masa untuk menerangkan banyak. Satu yang nyata, yang jelas dan yang menarik. Pengetahuan yang jelas, yang menarik sebagai paling common is COVID-19. Itu paling common. So, cikgu-cikgu di bahagian cikgu-cikgu sekolah rendah utamanya ini tips, tips yang saya rasa ambil bahagian kebersihan, penjagaan dan kebersihan kaitkan dengan COVID-19. Itu pengajaran yang lebih baik sebenarnya. Kalau matematik saya tak ada install sebab saya bukan daripada bidang matematik. Jadi itu contoh yang terbaik sebenarnya. Sebab apa kita nak kaitkan dengan COVID-19? Itu sebenarnya yang kita nak bawa sebenarnya sekarang ni. Okey, baik. Jadi kita dulukan lagi kehadiran kawan kita rasanya macam semakin panas. Macam ramai yang sudah mula bertanya, terima kasih sampai saya pun diam. Tapi tidak menjadi suatu masalah sebenarnya. Tujuan kita buat perkongsian ini adalah untuk memberikan manfaat kepada semua bakal-bakal guru di luar sana, juga kepada mereka-mereka yang akan berdepan dengan temu dengan SPP. Fasa pertama akan perlu menghantar pada 4 Oktober ini and then the next yang selebihnya mungkin pada masa-masa akan datang lah. Okey, kita tengok Yong Ming Han, terima kasih dia kata. Okey, terima kasih kepada Yong Ming Han telah bertanya. Dan sekiranya tuan perempuan ada maknanya persoalan yang ingin diutarakan, anda boleh terus komen sebab kami juga sedang meneliti dan juga membaca komen-komen tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Okey, baik. Jadi cikgu, saya mau tanya dengan cikgu lah kan. Dalam kita dapat merawat punya lah kan. Okey, baik. Sepanjang pengetahuan cikgu berkenaan dengan bersemuka ini. Ya, bersemuka ini. Baik, apa yang perlu guru interim ini lakukan? Mungkin sekarang ini norma baru online. Jadi pada masa akan datang mungkin akan bersemuka semula. So apa yang perlu dibuat oleh guru interim dalam berhadapan secara bersemuka? So kadang-kadang betul. Okey, ini yang saya suka untuk jelaskan sebenarnya. Sebab apa saya dulu bermula dengan keadaan yang bersemuka, bukan dalam situasi online. Okey, untuk bersemuka lebih persediaan agak perlu lebih lah sebenarnya. Sebab apa? Di situlah
panel SPP. Kita akan ada panel SPP, dia ada 3. Satu adalah guru cemerlang, pengetua, dan juga daripada panel SPP itu sendiri. Waktu zaman saya dahulu, saya dapat pengetua cemerlang satu, cikgu cemerlang dalam bidang kita yang kedua, yang ketiga adalah daripada panel SPP itu sendiri. Itu adalah antara panel-panel yang akan menguji sejauh mana kebolehan kita menjawab soalan dan juga mengaitkan situasi-situasi dan juga ni dulu kalau macam saya dahulu, waktu saya duduk, saya merupakan guru kaunseling. Saya guru kaunseling dan soalan-soalannya juga adalah berkaitan dengan kaunseling. Okey, antara contoh-contoh soalan yang mungkin ini akan memberi sedikit impak kepada cikgu-cikgu yang lain. Antara soalan-soalan, dia tak akan tanya, zaman saya dia tak akan tanya siapakah organisasi SPP, dia tidak akan tanya. Yang keduanya adalah dia hanya akan tanya macam ni. Waktu zaman saya dulu dia akan tanya, okey, budak-budak zaman sekarang ni kalau masuk bilik kaunseling, keluar-keluar pun tak ada perubahan. Jadi saya dengan ini saya menjawab, okey, apa pendapat dia? Dia tanya soalan yang berkaitan dengan pendapat. Jadi apa yang saya bagi tahu adalah minta maaf puan, waktu tu yang memberi soalan adalah pengetua cemerlang. Minta maaf puan, saya tak bersetuju dengan pendapat puan. Okey, sebabnya satu adalah manusia ini dia unik. Manusia ini unik dan proses perubahan itu juga tidak mengambil masa satu hari. Manusia juga bukan robot yang boleh kita programkan, ambil chip masuk kepala, tukar. Tak. Manusia ini mengambil masa yang lama untuk berubah. Maka kita tak boleh assume that budak-budak masuk ke bilik kaunseling lepas tu keluar terus berubah. Tak. Itu saya punya. Sebab itulah mata panel tu agak terbeliak. Jadi dia nampak kita punya kemahiran memberikan jawapan yang lebih relevan tentang pendapat dia itu adalah salah satu bonus sebenarnya. Dan soalan-soalannya juga dia berkisar kepada bidang itu sendiri. If you are bidang matematik, dia akan tanya pasal bidang matematik. If you are bidang counselling, dia akan tanya pasal bidang counselling. Kalau bahasa, kalau sains. Sebenarnya itu. Dan paling penting adalah dia akan tanya perkaitan. Okay, pengajaran sains sekarang bosan. Kalau yang sains dah bosan. Jadi macam mana awak sebagai seorang cikgu, awak nak bagi budak-budak seronok dengan sains punya PDPC? Itu adalah salah satu soalan yang berkonsepkan kebat. Jadi dia bukan zaman 90-an, 80-an yang mana dia tanya based on buku. Tak. Sekarang tak ada dah buku. Saya waktu kehadiran saya dan kawan-kawan di bangunan SPP, saya tengok yang lain dia kerap baca buku dan sebagainya. Tapi saya duduk dan saya ambil masa untuk tenangkan diri, saya baca sikit nota, itu sudah cukup. Jangan streskan diri anda dengan benda-benda yang boleh mengganggu dan merosakkan mood anda waktu SPP. Contoh kalau untuk yang saya rasa untuk yang IPG, mereka akan ada bersemuka. Ini adalah saya punya file SPP tahun 2017 yang masih saya simpan. Gambar saya cabut dah. Ini adalah file. Okey, file yang mana macam ni. File macam ni siap ada tulang. Nampak tak? Siap ada tulang. Tulang yang macam ni. Tulang yang macam ni dengan ada logo dan sebagainya. Jadi ini daripada sini pun kita dah nampak, oh okey, satu batch, saya rangka satu batch, okey, satu batch guna file macam ni, front page macam ni, isi kandungan macam ni. Tapi yang ni tak ada telinga lah. Isi kandungan macam ni. Lepas tu ada resume lagi dekat depan ni. Macam ni. So itu yang saya katakan. Sama ada penyediaan file ataupun penyediaan video, apa yang saya nampak sini dia kena kreatif kita. Kita menyediakan video, so kita kena kreatif. Kita menyediakan file, juga kita kena kreatif. Betul ke tidak? Betul. Penyediaan file kreatif, dia kreatif satu, tapi kena kreatif yang bertempat. Jangan menyusahkan panel SPP. Ada yang bawa tebal sampai macam ni, sampai tebal macam ni pun tak best juga sebenarnya. Sebab apa? You are make panel SPP lagi susah.
bawa book depan meja, tebal. Nak tunjuk hebat, book atas meja macam ni, tebal. Tak. Okay, saya kongsikan sedikit apa yang saya buat. Saya hanya less is nice bagi saya. Yang pertama adalah resume itu adalah benda biasa. Okay, yang saya nak tekankan di sini adalah tentang, okay, ini untuk yang interim juga. Kalau dalam ni, kalau tak silap dia ada minta, kalau yang interim penyediaan dokumen, saya cek ya, penyediaan dokumen, okay, sijil lahir, kad pengenalan, okay, masukkan ini. If you are, okay, kalau siapa-siapa nak tahu lebih lanjut boleh cari saya di Facebook lah. Tapi ini yang saya tunjukkan dulu ni, pengalaman mengajar, dan ada masukkan satu pengalaman mengajar, pencapaian. Tak payah nak panjang-panjang, pencapaian masuk kat sini je. Ni pencapaian. Pencapaian letak kat sini. Satu, daripada tahun paling latest turun kat bawah 2010. Buat macam ni. Kemudian penglibatan core curriculum, persatuan, sukan dan sebagainya. Itu perlu. Yang ini, dan satu lagi penglibatan lain. Penglibatan lain masukkan dalam ni. Saya mungkin tak nampak, tapi saya boleh kongsikan nantilah. Ni. Mungkin siapa ingin mendapatkan perkongsian daripada Cikgu Apri, mungkin boleh direct beritahu dengan chat dengan Cikgu Apri berkenaan dengan kita punya perkongsian pada hari ini. Betul, sebab saya nak tunjuk satu-satu pun we are running out of time sebenarnya. Jadi banyak lagi soalan yang perlu saya jawab sebenarnya. Okey, untuk penyusunan, masih lagi tentang penyusunan ke Cikgu Fanan? Ya, silakan teruskan. Walaupun kita sekarang kesuntukan masa, tapi oleh kerana bakal guru kita memerlukan ilmu ini, kita teruskan dulu dalam beberapa minit lagi lah, sebab kita akan tidak lama lagi. Okey, dia macam ni, untuk penyusunan yang lainnya, bagi tahu dengan yang lain, sebelum kita live pada malam. Masuk, kalau ada masuk. Okey, untuk penyusunan, yang ni saya rasa di IPG mereka akan dipanggil secara bersemuka. Untuk penyusunan, seperti yang saya pernah kongsikan bersama dengan IPGM sebelum ini, yang mana saya pernah buat perkongsian ada beberapa panel buat benda yang sama. Okey, perkongsian senang sahaja. Untuk sijil akademik, susunannya adalah seperti biasalah, susunan daripada SPM. Kemudian kalau yang IPG, transkrip sangat penting. Transkrip daripada semester 1 sampailah semester 8, itu sangat penting. Kemudian yang paling saya nak tekankan dekat sini, dari segi penyusunan itu sebenarnya ramai yang dah tahu, cuma penekanan saya sangat penting adalah dari segi pencapaian. Okey, pencapaian ambil 3 paling tinggi. 3 paling tinggi. Yang lain saya tahu banyak ada daripada anda yang sijil-sijil. Jangan ambil sijil yang daripada tadika, daripada PMA. Tak payah. Tertinggi sahaja masukkan, yang mana kalau terlibat dengan konsert untuk yang budak kesenian, kalau yang terlibat dengan ni, masukkan. Ambil yang paling tinggi. Pengalaman mengajar masuk semua kah cikgu? Contoh dari, Cikgu Basirah Hashim, yes, masukkan semua daripada 2010 sampai 2017, masukkan. Itu adalah satu nilai tambah buat cikgu sebenarnya. Sebab apa? Kalau saya sebagai panel SPP, saya akan lagi-lagi untuk yang interim, saya akan ambil yang mempunyai pengalaman mengajar. Itu sebenarnya. Dan satu lagi, bila kita menyusun, okey, saya tahu ramai yang mempunyai yang aktif. Okey, yang ni untuk yang aktif, yang aktif. Saya buat sijil penghargaan, saya buat dalam bentuk yang macam ni, tapi saya buat dalam bentuk senarai. Tengok yang belakang ni, saya buat dalam bentuk senarai. Saya buat dalam bentuk senarai kat belakang supaya memanglah kita tak bagi semua, tapi dia ada senarai kat sini. So, bila ada senarai dekat sini, okey, panel dah nampak dah. Agensi sekolah, tahun, catatan dan sebagainya. Catat. Tapi sijil kita banyak, takkan kita nak masuk banyak kan? Tak logik juga. Jadi tapi yang ni diperakukan oleh pegawai grade A. Ingin saya tegaskan di sini bahawa pegawai grade A adalah pegawai DG 41 sebenarnya, tapi yang mempunyai peranan di sekolah.
sebagai contohnya penolong kanan satu, pengetua, itu yang boleh. Tapi kalau di G41 yang biasa, yang cikgu biasa tak boleh. Tak boleh. Dia kena ni, dia kena cikgu yang mempunyai jawatan khas di sekolah yang boleh mengesahkan dokumen. Itu adalah ni lah. Itu dari segi penyusunan fail. Jadi jangan saya ingin ditegaskan lagi sekali untuk cikgu-cikgu, fail tak payah tebal sangat. Dan jangan nipis sangat. Nampak sangatlah kita ni malas menyediakan. Cukup sekadar untuk menunjukkan bahawa kita cukup bersedia. Dari segi susunan sijil paling tinggi letakkan 3, kemudian sijil penghargaan 3, sijil perlibatan 3. Kalau nak lagi hebat, saya faham ada yang dah masuk newspaper. Macam mana kita nak tunjuk? Jadi ambillah kertas apa, masukkan dekat depan tu. Macam dulu, kalau dulu saya penerima anugerah untuk praktikum cemerlang. Jadi saya takkan saya nak tunjuk medal dan sebagainya. Okey, ambil gambar letak kat situ. Nampak juga sebenarnya. Jadi penyusunan jangan menyusahkan panel SPP untuk yang bersemuka dan untuk yang online, yang upload online pun sama. Susunan perlulah selaras. Perlulah selaras mengikut kehendak apa yang dimahulah. Dan sijil kalau sijil pasal dah jadi Bilal ke apa ke tak payah. Masukkan sijil yang berkaitan tentang pendidikan. Pernah masuk inovasi dan sebagainya, itu lebih baik. Inovasi pendidikan dan sebagainya itu lebih baik sebenarnya daripada kita masukkan sijil-sijil yang entah apa-apa, sijil pertandingan nyanyian dan sebagainya. Kita bukan nak jadi ini, tapi masukkan sijil-sijil yang relevan. Sijil-sijil yang relevan. Okey. Dan kalau ada surat, satu lagi, kalau ada surat pengesahan daripada, contohnya kalau cikgu-cikgu terlibat, dipanggil oleh JPN dan sebagainya, melibatkan diri sebagai penyanyi, penari, pemuzik dan sebagainya, boleh masukkan. Macam saya sampai sekarang, saya masih simpan lagi surat tahun 2011. Masih simpan lagi untuk sebagai bukti. Buat highlight macam ni. Ini untuk yang bersemuka lah. Yang guru-guru interim, dia macam ni. Untuk saya nak tanya, yang interim di Sabah kena buat secara online ke seluruh Malaysia? Dia saya kurang pasti, cuma di Sabah dia pendekatannya dia kena buat secara online. Maknanya dia perlu hantar video yang berdurasi selama 5 minit dan juga mempunyai pecahan seperti mana yang saya telah bentangkan tadi, sebanyak 2 minit dan 1 minit lah. Macam tu. Okey, saya dapat dah. Okey, maksudnya di Sabah. Sebab apa, kita mungkin ada daripada negeri-negeri lain. Jadi di negeri lain, saya yakin dan pasti mungkin bersemuka. Ada daripada negeri lain ke? Ida Razali daripada mana? Cikgu Ida daripada mana? Terima kasih untuk sharing. Sabah online. Ya, Sabah online, tapi kalau ada tak yang daripada negeri lain, calon-calon interim daripada negeri lain, kalau ada boleh ni, Sabah online, rakaman. Ya, okey, betul. Sabah online. Maksudnya kat sini sebab pandemik COVID di Sabah sangat merisaukan, jadi SPP ambil cadang buat secara online. Tapi sebenarnya online ini seperti saya bagi tahu tadi, kebaikan online ni adalah kita tak bersemuka dengan panel. Tapi keburukan online ni juga adalah kita tak mampu nak tunjuk kehebatan kita secara nyata dari segi bercakap dan sebagainya, tapi hanya melalui dokumen. So, Sarawak interim online. Okay. Kalau online, mungkin untuk batch pertama online, kita tak tahu batch-batch yang seterusnya macam mana. Kalau online, seperti yang saya beritahu tadi, dia ada kelemahan dan kebaikan. Kebaikan, kita tak berhadapan dengan panel. Tapi keburukannya adalah kita tak boleh nak tunjuk hebat lebih lah. Dari segi bercakap, dari segi kita melontarkan idea dan sebagainya. Maka, buatlah video itu, jangan
batasan masa itu sangat penting, tapi dalam masa yang sama perlu juga kreativiti dalam pengolahan, dan juga yang penting adalah dari segi objektif yang kita nak sampaikan dalam sesi PDPC itu sendiri. Itu yang sebenarnya. Ambil peluang, buatlah video yang terbaik. Kalau dari hati saya, kalau ambil daripada video praktikum, cikgu tak payah, janganlah cikgu, jangan buat video baru. Itu lebih baik sebenarnya. Itu pandangan peribadi saya. Kita nak tunjuk inisiatif, kita nak jadi cikgu, jadi it's better untuk cikgu buat video baru, tunjukkan kehebatan cikgu. Saya yakin dan pasti cikgu hebat orangnya, cikgu-cikgu di luar sana hebat orangnya dalam menjadi seorang warga pendidik, maka tunjukkanlah. Rugi tak tunjuk. Okey, baik. Jadi cikgu, saya rasa masa pun mencemburui kita, dan penerangan daripada Cikgu Abri itu sudah cukup jelas kepada guru-guru yang guru yang lain. Apapun daripada kami berdua, kami mengucapkan selamat datang kepada bakal guru-guru ke dunia pendidikan, yang mana dunia pendidikan ini merupakan satu cabaran kepada kita, bagaimana kita ingin membentuk manusia, bagaimana untuk kita mengurus manusia, bagaimana untuk kita menjadikan sekolah itu sebagai pusat pembangunan insan dan juga pendidikan murid. Sebab itu bakal-bakal guru semua bersedialah dalam menghadapi kemudian SPP, dan saya ucapkan juga terima kasih juga kepada Cikgu Abri Amin yang sangat banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin Cikgu Abri, mungkin ada yang ingin bergambar dengan kita. Mungkin ada yang live dan ada yang bergambar dengan kita. Kita boleh mungkin sedikit. Okey, ada yang mau gambar? Okay. Silakan, boleh gambar sekarang. Tidak. Okey, baik. Baik. Jadi Cikgu Abri, last soalan saya. Apa nasihat cikgu untuk bakal-bakal guru interim? Mungkin ini merupakan sentuhan terakhir, nasihat terakhir kepada bakal guru yang akan menghadapi kemudian SPP. Silakan. Okey, cikgu-cikgu interim, okey, saya macam ni lah. Saya ada pengalaman sebenarnya dengan untuk saya kongsikan. Okey, pengalaman ini terjadi betul, dan pengalaman ini juga dikongsi sebenarnya. Saya faham apabila kita berstatus interim ini, sekolah akan, cikgu bagi semua buat. Cikgu interim ada, bagi semua, bagi kat cikgu interim. Okey. Anggap ini sebagai satu cabaran, sebab kita belum hakiki. Ikut saja, jangan melawan. Ikut saja, sebab apa? Kita nak dapatkan periuk nasi. Itu nak berada di tahap itu sebenarnya tak sukar, tapi bila dah dapat, hargailah sebenarnya. Sebab ada juga yang buat hal dengan pihak sekolah. Dan you kena ingat ya, sekolah juga mempunyai autoriti untuk meluluskan interim ni sebenarnya. Meluluskan. Itu kalau pengalaman saya dahululah bersama dengan beberapa orang rakan yang juga merupakan yang sudah pun bergelar seorang guru hakiki. Dia cerita, dia bawa satu sampul, pihak sekolah bagi, jangan buka, panel akan buka. Jadi apa kandungan surat itu? Itu yang saya katakan tadi. Walaupun kita ni diduga pelbagai isu di sekolah, cikgu interim semua buat kerja, cikgu bagi semua. Tak apa cikgu, itu adalah pengalaman yang akan mendewasakan cikgu. Jadi cikgu ikut sajalah. Saya faham. Saya juga mengerti perkara itu. Saya juga pernah berada di mana dulu saya pun guru sandaran yang bagi. Itu saya pernah berada di situasi itu. Jadi saya faham. Tapi lepas kita dapat itu, barulah kita jadilah guru yang sebetulnya. Jangan melawan, ikut je arahan. Itu adalah pesanan saya. Yang kedua adalah, kita sekarang ni, dia analoginya mudah. Kaki kita sekarang ni, kita nak jadi cikgu betul-betul. Jangan selangkah cikgu yang kena dua langkah tu bergerak seiring. Menjadi seorang guru, maka jadilah seorang guru yang sebetulnya
jangan alang-alang. Jangan alang-alang. Sebab apa? Cikgu untung, cikgu telah pun dipanggil. Sebab apa? Yang calon interim sekarang pun ada pun yang masih lagi menunggu untuk dipanggil sebenarnya, dan mereka lagi masih status, tak tahu status dia macam mana, mungkin dibuang, mungkin tidak, mungkin apa, itu kita tak tahu. Jadi cikgu yang sudah ada platform untuk menjadi hakiki ini, buatlah yang terbaik. Cikgu kena ingat banyak lagi interim yang lain yang sedang berjuang untuk mendapat tempat di tempat yang cikgu sekarang berada. Jadi jangan sia-siakan apa yang ada, buatlah video. Lagi sekali saya terangkan, lagi sekali saya tegaskan, buatlah video yang terbaik, PDPC yang terbaik. Jangan alang-alang. Alang-alang hanya menyelok perkasan tu, biarlah sampai di pangkalan. Itu saya punya pesanan lah. Okey, baik, terima kasih kepada Cubi Abri. Saya juga di sini mengucapkan juga terima kasih kepada IPCM Malaysia yang sudi untuk memviralkan perkongsian kita pada malam ini. Juga mengucapkan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook, rakan sahabat-sahabat semua yang sudi share perkongsian kita pada malam ini. Semoga apa yang kita kongsikan ini bermanfaat kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sayang, tidak lain tidak bukan kita buat usaha ini adalah untuk membantu kepada guru-guru interim, kepada guru-guru yang bakal akan berhadapan dengan Temuduga, dan juga sekaligus memberikan sedikit motivasi kepada guru-guru. Betul kata Cikgu Abri, apapun yang disuruh oleh pihak sekolah, jangan lawan, ikut sahaja. Ambil ianya sebagai satu pengalaman untuk kita menjadikan pengalaman itu sebagai satu ilmu pada masa-masa akan datang. Ya, so satu tip daripada saya selalu saya utarakan kepada semua orang dalam ceramah saya, ya, bila kita berhadapan dengan satu peristiwa tambah dengan respon sama dengan hasil kehidupan. Peristiwa bila bertemu dengan respon yang negatif, maka hasil kehidupan akan negatif. Tetapi bila peristiwa bertemu dengan respon yang positif, hasil kehidupan akan positif. So terpulang pada kita mengawal situasi, bukan situasi mengawal kita. Apapun yang berlaku, jadikan ianya sebagai satu batu loncatan kepada diri kita untuk kita lebih maju pada masa akan datang. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Cikgu Abri atas perkongsian kita, perkongsian daripada Cikgu yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi share poster kita sebelum ini, sudi share kita punya live pada malam ini. Semoga kita akan dapat memberi manfaat kepada orang lain lah, insyaAllah, ya. Baik, so saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kepada Cikgu Abri. Terima kasih bertanya. Sebelum itu saya nak bagi tahu disclaimer. Apa yang kami kongsikan ini bukanlah satu kemestian, dan ianya juga bukan satu mazhab yang perlu kita ikut. Dia ada banyak mazhab. Pulang kepada cikgu masing-masing nak ikut macam mana. Takut nanti kami tak nak viral. Kami tak nak viral, cikgu dia cakap macam ni. Tak. Sebab saya tegaskan kat sini bahawa mazhab dan pendapat setiap yang pernah melalui SPP itu berbeza. Jadi mana yang baik ambil, mana yang you rasa agak menyusahkan you tak payah ambil. Yang penting kita masih lagi menuju kepada satu destinasi yang sama, iaitu menuju kepada status hakikinya sebagai seorang guru. Betul. Jadi kita berundur sebelum kita berundur, kami berdua ingin memaklumkan kepada semua, sama ada bakal guru, masyarakat di luar sana. Sekarang kita sedang berhadapan dengan COVID-19, satu pandemik yang melanda negara kita sekarang. Jadi kalau boleh, marilah kita sama-sama didik jiwa kita agar kita sentiasa untuk memelihara silaturahim tanpa ada sebarang tuduhan dulu kepada pihak-pihak tertentu. Kadang-kadang kita sedih apabila melihat beberapa individu cuba untuk merendah-rendahkan institusi guru. Jadi kalau boleh kita hormat guru, kita cuba untuk memahami situasi guru, dan saya pun seorang guru, Cikgu Abri juga seorang guru, juga ingin mewujudkan satu kelompok masyarakat yang mampu untuk bersaing di peringkat dunia, yang mampu membangun jiwanya, yang mampu membangun rohaninya, spiritualnya. Jadi itu yang kita ingin wujudkan dalam kelompok khususnya di Malaysia ini.
Apapun terima kasih kepada semua, terima kasih kepada kita punya Jabatan Pendidikan Negeri. Mungkin ada yang melihat kita malam ini, kepada SPP, kepada PPD, sahabat-sahabat di bahagian perguruan, dan juga semua institusi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga ukhuwah kita berpanjangan. Terima kasih Cikgu Abri ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Cikgu Abri. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah ya. Perkongsian sangat hebat daripada seorang insan yang mempunyai pengalaman. Setelah berkongsi dengan kita, baru kita ada sedikit pencerahan. Kalau tuan-tuan dan puan mungkin ada beberapa persoalan-persoalan yang ingin dibangkitkan, tuan-tuan dan puan boleh chat direct dengan kita punya panel tadi. Tapi apapun, terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa. Hari ini merupakan hari yang sangat panjang kita punya live, 1 jam 21 minit. Selalunya saya selalu live 1 jam sahaja, tapi kali ini sangat-sangat sedikit panjang disebabkan oleh kawan-kawan kita yang banyak soalan dan sebagainya lah. Terima kasih kepada Sheila Mekan Dok Jaya. Semoga Allah permudahkan segala urusan dalam menyediakan dokumen dan video Temuduga SPP buat guru interim Sabah. Kemudian apa lagi ni? Sheila, cabaran sebagai peluang menjadi pejuang. Betul ya, betul. Jadi apapun kami doakan, kami barisan guru-guru doakan, selaku sahabat, selaku rakan, selaku teman mendoakan semua bakal-bakal guru yang akan berdepan dengan SPP dipermudahkan urusan dan juga diberikan kejayaan yang cemerlang pada masa-masa akan datang. Hanya itu daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.